Jadi ada satu masalah yang disebut menggerakkan kepala dan kedua tangannya walaupun ia berlaku dengan serentak. Maksud walaupun dia berlaku dengan serentak itu dia bukan berlaku secara ta'aqub. Maknanya dia gerak kepala dulu dan baru gerak tangan. Maknanya kiraan nombor itu akan diambil walaupun ia berlaku secara serentak. Secara serentak. Masalah tu sebenarnya ada dalam Tuhfah juga. Katahriki yadaihi wa ra'sihi ma'an. Maka ulama bahaskan masalah orang yang menggerakkan kedua tangannya dan kepalanya serentak. Jadi kalau contohnya orang tu dia angkat tangan kan, Allahu Akbar, kemudian dia tunduk. Ni masalah ni siapa pernah tanya dulu. Angkat tangan dan tunduk. Sebab tangan ni pergi dan balik dikira satu. Allahu Akbar. Jadi lepas dia angkat tangan, dia ada tunduk kepala, dia gerak kepala. Sama ada semasa takbiratul ihram, semasa rukuk, semasa i'tidal. Maka kalau berdasarkan kaedah ini, maka ia dikira membatalkan sembahyang. Faham? Sebab berlaku pergerakan sebanyak 3 kali. Dan perkara ini disebut secara sharih oleh Al-Imam Ibn Hajar dalam fatwa beliau. Namun wa fihi minal haraji ma la yakhfa. Pandangan ini adalah sangat sukar, seperti mana tidak terselindung pada kita. Kerana pergerakan solat juga diambil kira juga. Faham tak? Sedangkan angkat tangan tu pergerakan solat, bukan solat kan. Tetapi Imam Jamal Ramli, Khatib Syarbini membahaskan tentang masalah orang yang sembahyang raya. Sembahyang raya kan, dia takbir 7 kali tu, dia takbir berturut-turut. Allahu Akbar, Allah, dia tak baca tasbih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tanpa ada waqaf. Jadi adakah Allahu Akbar 2 dah, Allahu Akbar 4? Faham? Dan dia buat secara berturut-turut. Ataupun satu orang dia nak tegur imam, dia tepuk tu 3 kali. Faham? Berturut-turut. Maka Imam Jamal Ramli dan juga muwafaqah dengannya oleh Al-Khatib Syarbini mengatakan tidak mengapa. Sebab apa? Sebab kaedahnya adalah ma yatawalladu min ma'dhunin fahuwa ma'dhun. Ataupun kaedahnya kita sebut secara khusus lagi, al-harakatul matlubah la tu'adu mubtilan. Faham? Kaedah pertama apa? Ma yatawalladu min ma'dhun ataupun min matlub fahuwa ma yatawalladu min ma'dhunin fahuwa ma'dhun. Itu umum. Banyak masail masuk bawah dia. Untuk lebih khusus kepada perbincangan kita, al-harakatul matlubatu la tu'addu mubtilatan. Apa maksud dia? Oleh kerana pergerakan takbir ketika takbir raya itu adalah pergerakan yang matlub, yang ma'zun, memang disunatkan untuk angkat tangan.
Faham? Maka bila pergerakan itu adalah pergerakan yang disunatkan, maksudnya dituntut untuk buat, maka dia tidak termasuk dalam pergerakan yang boleh membatalkan solat. Faham tak? Yang dimaksudkan pergerakan 3 kali berturut-turut itu adalah pergerakan yang luar daripada pergerakan yang dituntut, sama ada wajib ataupun sunat. Faham? Jadi berdasarkan qaul ini, kalau orang tu ditakbir Allahu Akbar kemudian tunduk kepala dia, kita baru kira dia baru bergerak 1 kali sahaja. Faham? Sebab yang itu tidak apa? Tidak dituntut. Faham? Satu je lah. Di sisi Ibn Hajar 3. Daripada sini kamu dah dapat faham. Dalam bab ini memang pandangan Ibn Hajar agak berat. Kalau kita boleh ingat masalah satu orang dia menundukkan kepalanya ketika nak ubah daripada iftirash kepada tawarruk, contoh yang hari tu. Jadi dia dituntut untuk duduk tawarruk, lalu dia ubahlah tengah solat, lalu menghasilkan inhina, tunduk. Maka di sisi Ibn Hajar dia boleh membatalkan solat. Faham tak? Ataupun inhina tu berlaku ketika dia bangkit daripada duduk istirahat. Faham? Maka itu di sisi Imam Ibn Hajar konsisten. Dia konsisten dalam masalah ni. Adapun Imam Khatib Syarbini, Jamal Ramli, Al-Kurdi mengatakan tidak batal. Sebab apa? Sebab perkara itu berlaku dalam proses ingin melaksanakan benda yang matlub. Faham? So benda matlub kita tak masukkan dalam kiraan pergerakan. Dan pandangan itu lebih wajarlah. Lebih wajar. Habis. Sambung. Wal khatwah. Wal khatwatu bi fathil kha'i al marwatu. Jadi al khatwatu. Al khatwatu. Al khatwatu ni al marratu. Apa maksud dia? Maksudnya apa yang dimaksudkan khatwah. Khatwah ni dia dikira sekali. Baca. Jadi khatwah ni menggerakkan kaki. Dia gerakkan kaki dia ke depan, ke kanan, ke kiri ke, faham? Ke belakang ke, mengundur. Digerakkan satu, digerakkan ke depan, tu kira satu. Faham? Memindahkan kaki ke satu arah yang lain. Sama ada arah depan, arah kiri, arah kanan, arah belakang, itu dikira satu. Maknanya kalau dia langkah satu, dua, maka dia buat dua. Dia bukan satu, dia kedua. Faham? Lagi? Fa inna qala ma'aha al-ukhra walau bila ta'aqudi fa khutbatani. Kama i'tamadahu shaykhuna fi syarh al-minhaj. Fi syarh al-minhaj. Bila dia selepas dia apa? Dia langkah satu langkah, dia langkah pula yang kedua. Maka yang kedua itu dikira langkah yang lain. Faham? Maknanya dua lah. Kemudian lakin alladhi jazama bihi fi syarh al-irsyad wa ghayrihi anna al-ghalib bil ma'anah al-ukhra ila muhadatiha bila an khutbatun faqat. Tapi dalam kitab Syarah Irsyad, Al-Imam Ibn Hajar mengatakan kalau satu orang tu dia langkah, kemudian langkah yang kedua itu dia letak sejajar dengan posisi kaki pada langkah yang pertama, muhazah, maka di dalam Syarah Irsyad beliau mengiranya satu. Faham? Beliau kira satu, dua, satu. Kalau kaki yang kedua itu dilangkah
bukan di posisi kaki pertama, baru kira 2. Itu dalam syarat isnad. Yang muktamad dia adalah yang pertama. Faham? Yang muktamad dia adalah yang dalam Tuhfah, dan itu juga ditarjihkan oleh Mughni, Nihayah dan lain-lain. Dalam syarat isnad, kalau langkah kaki kedua sejajar, maka dia dikira masih satu langkah sahaja. فإن قال كلا على التعاقب فكتبتان بلا نزاع. Kemudian ولو شك في فعل أقليل هو أو كثير فلا يبطل. tapi kalau dia langkah 1, 2, bang, macam orang berjalan lah, macam langkah orang berjalan, yang tu tak ada khilaf, itu dikira 2. Yang ada khilaf ni, langkah kedua itu sejajar dengan posisi kaki pertama. Itu kira 2 ke kira 1, ada khilaf. Muktamad dia 2. Faham? Seterusnya, وتبطل بالوثبة وإن لم تتعدد لا تبطل بحركات. Dan batal dengan wasbah. Okey. Wa illam تتعدد لا تبطل بحركات. وإن لم تتعدد tuta'addad. Pelik ayat dia. Wa illam تتعدد. ya. Oh, dal. Jangan macam ta. Jelas sikit dal ke ta. Wa illam tata'addad. Dal. Walaupun wasbah itu tidak berbilang-bilang. Maknanya dia lompat tu sekali je. Jadi kita dah sebut semalam kan, dia tak ada sikit banyak tak ada. Patah. Kemudian ulama bincangkan, bila dia dia sebut wasbah fahisyah, seolah-olahnya di sana ada lompat yang tidak fahisyah. Maknanya lompatnya 2 lah, lompat fahisyah, lompat tidak fahisyah. Kalau kita nak tengok zahir daripada apa benda, daripada kait itulah yang disebut dengan perkataan fahisyah. Okey. Tapi sebenarnya sebahagian ulama dia dhabitkan. Wasbah fahisyah ni dalam Tuhfah ada. Dia kata wasbah fahisyah ni inhina'un bi kullil badan. Dia melompat tu sehingga dia menunduk dengan seluruh badan. Lompat sampai tunduk seluruh badan. Itu dia dhabitkan sebagai wasbah fahisyah. Tapi kalau tidak ada unsur inhina bi kullil badan, maka tidak batal. Itu zahir. Tapi kebanyakan ulama mengatakan bila lompat je, dia asalkan lompat, semuanya adalah fahisyah. Faham tak? Lompat tu sendiri adalah satu pergerakan yang buruk dalam solat. Sama ada dia menunduk seluruh badan ke, dia menurut sebahagian badan ke, asalkan nama je lompat, dia fahisyah. Maka boleh disebut secara mutlak, kalau dia lompat boleh membatalkan solat. Okey. Seterusnya, لا تبطل بحركات خفيفة وإن كثرت وتوالت بل تكره كتحريك أصبع أو أصابع في حق أو سبحة مع قرار كفه. dia sekali lagi.
لا تبطل بحركات خفيفة Tidak batal kalau pergerakan tu khafifah. وإن كثرت وتوالت Walaupun banyak dan walaupun berturut-turut, بل تكره tetapi hukumnya adalah makruh. كتحريك أصبع أو Seperti أصابع mana dia gerakkan satu jari dia ataupun beberapa jarinya, في حق أو hak, سبحة garu, ketika garu أو ataupun سبحة bertasbih. مع قرار كفه. Tapi kalau nak garu ke, nak bertasbih ke, kaf itu mesti qarar, tidak bergerak. Faham? Itu maksud dia ma'a qarari kaffihi. أو جفن Ataupun dia gerakkan dia punya kelopak mata dia, itu pun dikira sedikit, sama ada dia buka ke ditutup ke, semuanya itu tidak dikira pergerakan yang boleh membatalkan solat, walaupun dia saja je buat tok buka. Itu semua tidak memberi kesan, sebab dia dikira harakah al-khafifah. أو شفة Ataupun digerakkan bibir dia. أو ذكر Lagi أو لسان لأنها تابعة لمحلها المستقر. gerak lidah. Kerana لأنها تابعة لمحلها المستقرة كالأصابع. ولذلك بحث أن حركة اللسان إن كانت مع تحويله عن محله أبطل ثلاثا منها. lagi قال شيخنا وهو محتمل وخرج بالأصابع الكف فتحريكها ثلاثا ملاء مبطل إلا أن يكون به جرب لا يصبر معه. jarab ni yang kita dah sebut sebelum ni. Kalau dia ada gatal yang dia tidak boleh nak sabar, dan gatal itu adalah penyakit yang daim bersama dengan dia, adalah suatu masyakkah kalau dia tak garuk dengan garuk yang kuat lah. Kalau garuk pakai ni dia tak boleh, dia kena banyak, lalu menghasilkan pergerakan yang banyak, فلا تبطل للضرورة. maka tidak dihukum batal kerana darurat. Apatah lagi kalau harakah yang ada pada dia itu adalah harakah automatik, ittirariyah, dia tak ada ikhtiar pada pergerakan tu. Seperti orang kena Parkinson ke, dia kena teleng ke apa ke, urat sentak ke, yang jenis automatik bergerak, faham? Itu lebih jelas lah tak batal, faham? Sebab itu dah tak ada ikhtiar. Dia tidak ditaklifkan semayang kena ikat lu kepala dia ke, kat tali supaya tak gerak, tak ada taklif, tak perlu. Dia semayang macam biasa, faham? Sebab harakat ittirariyah, harakat yang luar daripada kawalan, dia semayang gigil, faham contoh dia. Gigil ni pergerakan yang luar daripada kawalan. Kemudian قال شيخنا ويؤخذ منه أن من ابتل بحركة اضطرارية ينشأ عنها عمل كثير سومح فيه وإمرار اليد وردها على التوالي بالحق وإمرار اليد وردها على التوالي بالحق مرة واحدة في الحق. Jadi dalam garuk tu dia pergi balik kan, tu dia panggil pergi balik, itu satu. Kalau kaki pergi balik dua, faham? Tangan lain, kaki lain. Kemudian وكذا رفعها عن صدره ووضعها على موضع الحق مرة واحدة. Dia angkat tangan dia, lepas tu dia letak, dia gaul kat peha kan, angkat satu. أي إن اتصل أحدهما بالآخر وإلا فكل مرة. Ini tasalah. Kalau pergerakan itu secara berturutan, maka kita kira satu. Tapi kalau ni itu kira dua. Seterusnya ini semua perkara yang bina masalah ni uruf. Uruf, faham tak? Jadi ulama kita telah dobekkan. Sebab itu orang yang tak faham tentang kaedah istinbat,
dia ejek lah. Dia kata apa semayang cara Robocop, kan? Jadi sebenarnya orang yang buat tu, kenapa pula kita nak ejek dia? Dia sedang berusaha untuk menjaga syariat, faham? Berhati-hati dalam jaga solat dia. Dan perkara itu ada wajahnya, bukan tak ada wajah langsung. Sebab mazhab yang membenarkan pergerakan banyak ni Hambali. Sebab tu kalau kita tengok Imam Mekah, kalau semayang depan dia, kita mungkin tak berani nak ikut dia. Sekejap bergerak, sekejap bergerak, sekejap bergerak. Khususnya dia nak betulkan serban dia tu. Serban dia kan, jatuh, angkat. Betulkan jubah dia, betulkan. Faham? Kalau benda tu boleh pun, tak payah buat dalam solat kan. Boleh bukan sunat. Kenapa nak pergi menunjuk-nunjuk kata benda tu boleh pula? Kalau benda tu boleh pun, bukan benda tu dituntut. Faham? Apatah lagi kalau kita jadi imam kepada ribuan orang. Dia kalau orang jadi imam, di belakang dia ada orang mazhab lain, dia punya adab dia kena raih. Dia kena raih orang belakang tu supaya janganlah dia buat perkara yang menurut makmum dia boleh membatalkan solat. Semayang jadi tak sah. Dia Hanafi, dia tak nak baca bismillah. Dia Maliki, tak nak baca bismillah. Dia tahu makmum dia bercampur-campur. Semayang jadi imam kat Masjid Haram, jelas lah. Masjid Haram ni tempat awam, tempat umat Islam. Jadi walaupun menurut i'tiqad dia tak batal, jangan buat. Faham tak? Jangan dia lakukan. Kalau dia Hanafi, baca bismillah. Dia imam contohnya dekat markas. Markas ni tempat yang orang datang daripada pelbagai tempat kan. Maka dia kena jaga. Dan benda tu tidak memberi kesan pun dalam mazhab dia kalau dia baca bismillah. Jadi itulah dia panggil imam yang fatin, cerdik, tahu meraihkan. Okey. Kalau dia berpendapatlah sentuh isteri tak batal wudu, tak perlulah dia berbuat demikian selepas dia dah ambil wudu lepas solat, tak perlu. Walaupun menurut dia tak batal. Sebab dia tahu dia akan menjadi imam kepada orang Imam mazhab Syafi'i kan. Ada seorang imam, dia nak tunjuk dia pandai lah. Dia belajar fiqh muqaran ke. Dia sebelum takbir, lepas iqamat sebelum takbir, dia iklan, tadi saya sebelum keluar rumah, saya telah sentuh isteri saya dan saya tak ambil wudu. Siapa nak ikut, ikut. Tak nak ikut, sudah. Itu cerdik ke? Jadi kalau imam macam ni, dipecat. Tak layak jadi imam, kan? Imam ni menyatukan makmum, bukan pecah belah makmum. Jadi jangan apa, Allah alam sebut apa ayat ni. Okey, seterusnya Wabinutkin habis. Apa dia? Soalan. Dia baru pakai kaki. Dia kenapa kaki sebelah, dia angkat kaki sebelah dia. Dia garu macam mana cara dia? Banyaklah. Kalau dia garu pakai jari je, boleh tak? Pandai buat? Tak pandai? Boleh? Kena latih lah untuk buat. Kalau dia garu gerak sampai tapak kaki, sama macam gerak tapak tangan. Dia garu, tapi kaki dia semua gerak. Itu memang pergerakan besar. Faham? Tapi kalau dia garu pakai jari je, contoh kan, kuis, macam menguis kaki kan, kuis. Sama. Sebab tadi kita dah belajar, antara tangan dengan kaki, kaki lagi besar daripada tangan. Faham? Jadi kalau tangan pun hanya jari saja dimaafkan tanpa tapak tangan, maka kaki pun sama juga. Faham? Bahkan kaki lebih aula dihukum seperti itu berbanding tangan. Okey.
Jadi masail dalam Fathul Mu'in ni ada sebahagian besarnya daripada Tuhfah. Jadi kalau kita baca Fathul Mu'in, sebenarnya masail dalam Tuhfah pun sebenarnya telah kita baca. Ada sama. Gerak jari ni. Apa dia? Dia menggunakan 5 jari. Kenapa tak tanya 4 jari ke, 3, 2? Maksudnya lebih dari 1 jari lah. Lebih dari 1 jari. Rasanya bukan ada dalam kitab ni. Ada apa? Dalam ni tak ada. Dalam dalam ni semalam. Tengok. Dia kata walaupun lebih daripada 1 jari. Faham? Walaupun dia garu tu, yang pakai jari tu, walaupun lebih daripada 1 jari. Ada. Dalam ni. لا تبطل بحركات خفيفة وإن كثرت وتوالت بل تكره كتحريك أصبع أو أصابع في حق أو سبحة مع Sabi'ah. أصابع في حق أو سبحة. Tu ibarat ni. Faham? Sama ada dia gerak 1 jari ke, lebih daripada 1 jari ke, itu semua dikira sedikit. Dan kalau dia boleh tahan, dielakkan sebab perbuatan tu makruh. Faham? Perbuatan itu adalah makruh kalau tak ada keperluan. Sebab itu kalau dia semayang, tidaklah digalakkan dia pergi tasbih. Kalau tak ada keperluan lah. Kalau dia lupa, dia biasanya orang tanya orang semayang sunat tasbih, dia bawa tasbih tu. Tapi kalau semayang sunat tasbih yang bagus dibawa adalah tasbih biji tu, bukan tasbih apa? Betul tak? Sebab apa? Sebab apa kalau tasbih klik tu tak bagus? Sebab apa? Sebab bid'ah. Sebab maksud orang guna tasbih, dia tak perlu memberi tumpuan banyak dalam mengira. Faham tak? Tapi kalau dia pakai benda tu, dia kena tengok juga nombor kat situ. Kalau kita pakai biji tasbih, kita kira pakai rasa je. So dia meminimalkan tumpuan. Faham tak? Dia meminimalkan tumpuan berbanding guna tasbih yang jari tu ke. Tasbih tu tak ada apa, klik. Nak tahu jumlah sebenar kena tengok kan. Kita ada bunyi setting, klik. Ada. Boleh buat lah. Ada yang jenis bunyi digital. Jadi pakai biji tu dia lebih perhatikan dari segi meminimalkan tidak khusyuk dalam solat. Adakah satu keperluan untuk kita kejutkan orang solat kita tidur ketika tasyahud? Lain tu soalan. Dia tertidur. Dia tidur kan? Dia akan tidur kan? Sudah tidur ke apa? Dia sedang tidur ke? Dia sedang tersungguh-sungguh ketika tasyahud akhir. Adakah keperluan bagi kita untuk kejutkan? Kalau dia dah tidur, kejut pun tak guna. Lepas main dah batal. Faham? Kejut dia apa? Dia faedah kejut tu, kalau dia hampir tidur, dia boleh jadi apa? Semayang dia batal. Faham? Kalau dia dah tidur, semayang dia batal. Kita kejut ke tak kejut ke, tak ada apa-apa kesan. Faham? Tak ada apa-apa kesan. Jadi di situlah. Kalau dengan kita buat demikian itu memberi faedah, dia termasuk nahi mungkar dalam solat lah. Dia nahi mungkar dalam
solat. Mungkar tu maksudnya, mungkar tu mafsadah lah. Dia dalam solat, macam kita baca kan, ada yang wajib nahi, walaupun terpaksa batalkan solat. Contoh dia solat, takut orang tu jatuh dalam mafsadah, maksudnya jatuh lubang. Kalau dia seorang je ada, wajib dia melakukan sesuatu walaupun terpaksa batalkan solat. Kalau dia boleh buat tanpa batal, dia kata subhanallah. Kalau terpaksa batal, dia terpaksa sebut lubang kan, ataupun lubang pun tak cukup, dia kena pergi pegang orang tu, itu membatalkan solat. Dia wajib berbuat demikian, walaupun sembahyang tu sembahyang fardu. Jadi dalam surah ni, kalau kita tegur tu ada faedah dan tak ganggu khusyuk solat kita, kita buatlah. So jangan jadi orang Pakistan, dia suka tegur orang dalam solat. Orang tasyahud, la ilaha illallah. Jadi mazhab Syafi'i ni tangan tegak kan, sampai habis solat. Mazhab Hanafi angkat terus letak. Jadi dia sembahyang sebelah orang Syafi'i, jemaah tengah keluar. Jadi tengah solat tu dia pegang jari, jangan angkat. Tak perlu buat lepas solat. Faham tak? Dan teguran pun tak betul kan, orang tu Syafi'i, biar dia angkat tangan. Kaifiat yang disadangkan, disarankan untuk kejukan dan tandingkan pada faedah yang kita sebut subhanallah. Ada faedah. Maksudnya kalau sebut subhanallah tu ada faedah, dia dengar ke? Dia tengah tidur. Apa saja kaifiat yang tidak membatalkan solat, ikut lah. Cubit dia ke? Sebab Nabi pernah solat, tegur Sayyidina Abdullah bin Abbas solat sebelah kiri Nabi. Nabi tarik telinga dia ketika solat. Faham tak? Jadi benda sebenarnya sebelah kiri bukan haram pun, tapi ta'lim. Nabi pernah ta'lim sesuatu dalam solat. Sebab itu masalah ta'lim ini, kita pernah sebut sebelum ni, mengeraskan suara dengan zikir yang sebenarnya dituntut perlahan kan, tapi kita keraskan suara dengan niat ta'lim. Nabi pernah solat, tengah solat Nabi naik atas mimbar. Mimbar dia kat depan tu, Nabi pijak naik, lepas tu turun balik. Faham? Dalam kitab Sahih Bukhari, Nabi tengah solat, Nabi buka pintu. Ada? Nabi tengah solat, dilihat Nabi seperti melakukan satu pergerakan, pegang sesuatu. Hadis-hadis seperti inilah yang menjadi dalil dalam mazhab Syafi'i bahawasanya pergerakan sedikit dimaafkan. Jadi jangan orang tu dia terlalu rigid, tak nak bergerak langsung, handphone dia bunyi dalam solat. Jadi itu berdosa tu. Kalau sampai dah lagu, ustaz pula tu, lagu rancak pula. Jadi itu dia kena segera tutup handphone dia, buatlah pergerakan yang tidak membatalkan solat. Faham? Jadi dia sanggup biarkan benda tu bising, ganggu orang, sedangkan dia boleh saja untuk menutupnya. Sepatutnya buat sebelum masuk dalam solat kan, silent. Jadi hadis-hadis yang Nabi bergerak dengan perbuatan luar solat ni menjadi dalil boleh bergerak. Faham? Kalau ada hajat boleh gerak. Contohnya nak ambil songkok dia ke, Nabi pernah buka pintu dalam solat ketika solat. Tapi janganlah terlebih, sebab ada satu buku apa terbitkan dulu, Telaga Biru, pelik tapi benar apa tajuk dia. Dia ajar dalam solat, tutup gas, buka gas, pergi dapur. Itu pandai sangat kan. Maksudnya tengah solat ni bunyi ceret, macam mana nak bergerak, dia ajar dalam buku tu. Pergi undur, pergi dapur, tutup, tu gerak balik. Ada juga yang tunjukkan cara dia pernah dokong anak ketika solat dibangkitkan berdasarkan hadis Umamah. Hadis ini juga menjadi dalil mazhab Hambali. Hadis ini menjadi dalil mazhab Hambali bahawasanya boleh bergerak banyak, sebab Nabi mengangkat Umamah, anak perempuan, kepada Zainab.
kita telah tanggung hadis itu sebagai pergerakan itu adalah pergerakan yang sedikit. Pergerakan yang sehingga tidak membatalkan. Dan hadis Umamah itu bukan menjadi dalil disunatkan semayang dalam keadaan menggendong bayi. Ada orang faham hadis tu, hadis ini menunjukkan disunatkan kita semayang gendong bayi, dokong anak. Hadis tu hanya menunjukkan boleh. Kalau memang ada keperluan, dia boleh buat, bukan disarankan untuk buat. Benda tu berlaku sekali je dalam riwayat. Macam mana pula benda tu berlaku sekali kita boleh istinbat benda tu sunat pula? Kalau kita boleh elakkan, kita boleh orang lain jangan pegang, jaga, maka itulah yang terbaik kan. Rasulullah ni musyarrak. Musyarrak ni dia perlu tunjukkan satu benda yang kalau benda tu boleh, Nabi kena tunjukkan benda tu boleh. Sekadar boleh. Tidaklah lepas sahabat tengok Nabi buat macam tu, sahabat semua pergi masjid buat anak. Tak ada kan? Sahabat pun faham benda itu bukan sunat, kan? So kalau boleh ejaz, maksudnya bini dia pegang dulu ataupun suami pegang dulu, itulah yang terbaik. Bukan takalluf buat nak tunjuk dia apa, macam-macam. Ada juga satu video tu, dia nak tunjukkan boleh gendong anak, dia dokong anak dia. Masa dia sujud, dia letak bawah. Kemudian anak dia pergi soft sebelah sana kan. Jadi dia pergi ke anak dia, dia kat sini, dia pergi ke anak dia, ambil, sambung solat balik. Betul macam tu. Maksudnya berpaling kiblat lah. Tak apa, paling kiblat, janji dapat dia dokong anak. Itu semua fik yang tak betul lah. Faham kefahaman macam mana tu? Faham? Okey. Seterusnya, jadi dalam peristiwa Ibnu Abbas, tengok Nabi piat telinga dia untuk bergerak ke sini, ke belah kanan, untuk bagi tahu sepatutnya seorang makmum kalau datang nak ikut seorang imam, dia duduk belah kanan, bukan duduk belah kiri. Maka Nabi bukan tegur lepas solat, dalam solat terus Nabi memberi tunjuk ajar. Allahu Akbar. Jadi pada situlah ulama sebut, kalau kita boleh tidak bergerak, maka itulah sepatutnya. Kalau ada keperluan, bergeraklah, tapi jaga pergerakan tersebut. Okey. Jadi kalau disunatkan kita ni solat tunduk kan, maksudnya tengok tempat sujud. Jadi kalau nak tunduk, dibuat sebelum takbir, jangan masa lepas takbir. Sebelum takbir kita dah siap, dah ready, sedikit tunduk sedikit supaya dapat melihat tempat sujud, kemudian kita takbir. Jangan takbir dulu baru tunduk kan. Walaupun di sisi Imam Ramli tak batal, tapi ada ulama kata batal, faham? Iaitu Ibn Hajar. So elakkan daripada buat pergerakan luar dalam solat, dalam keadaan kita boleh elakkannya. Maknanya boleh buat luar daripada solat. Panjang kita punya masalah. Sepatutnya kita baca sekali dengan bab muamalat, tapi tak mula lagi sebab kelas gabung tu. Dulu kelas 7 ni fiqh manhaji kan, dimuqarrarkan untuk muamalat. Tapi kita kata benda tu bertindan, tak perlu pun muamalat tu kita baca dalam minhaj. Asalnya dimuqarrarkan fiqh manhaji ni untuk mengambil muamalat semasa. Namun realitinya kitab fiqh manhaji tidak ada fungsi lah dalam mengajar muamalat semasa, tak ada. Sikit sangat. Dia hanya tashil fiqh, taisir. Dan kita tak perlu pun untuk baca. Kitab itu ditulis ni untuk orang awam je kalau dekat Syria. Untuk orang awam, memudahkan dia nak belajar fiqh. So untuk pelajar yang nak jadi ulama, dia baca kitab yang ibarat susah. Maka nantilah tengok tahun lepas raya haji ke, ni kena laju sikit ni, tak pernah habis minhaj ni. Ni lambat ni, baru sampai sini, tak masuk lagi tu, macam-macam lagi.
Lepas tu dia lagi mudah, jangan ada syarah kat depan ni. Kalau ada je lambat. Kita sambung. Untuk fiqh semasa tu kita menggunakan Fiqhul Buyu' Mufti Taqi. Jadi siapa boleh dapatkan? Kat Tok Penali tak ada. Payah juga nak dapat stok dia. Tapi saya akan guna kitab tu lah. Fiqhul Buyu' sebagai kitab maraja' dalam kita nak membahaskan fiqh semasa. Faham? Okey. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wasahul fi'li ka'amdihi fil asyari. Wa tabtulu biqarilil ukli. Dan tidak sengaja melakukan sesuatu dalam sembahyang seperti sengaja mengikut pada qiyas. Tapi menariknya wathani ikhtarahu fit tahqiq. Ini ikhtiar Imam Nawawi. Imam Nawawi dalam kitab tahqiq, kitab terakhir beliau yang disebut sebagai paling mu'tamad, tapi ikhtiar lah, bukan tarjih. Mana min haisul madhab, macam yang dalam matan ni lah. Tapi Imam Nawawi berikhtiar pergerakan banyak yang tidak sengaja dikira macam pergerakan sedikit yang tidak sengaja. Maksudnya apa? Pergerakan sedikit. Sebab sedikit, sengaja, tak sengaja tak batal kan. Ini ikhtiar Imam Nawawi. Maksud kalau orang tu dia pergerakan banyak tapi dia tak sengaja, tidak membatalkan solat. Dia khayal macam mana, tiba bergerak, maka tidak membatalkan solat walaupun 3 kali betul-betul. Ini ikhtiar Imam Nawawi muqabil. Seterusnya, Dan membatalkan solat dengan makan sedikit. Tentu illa yakuna nasiyan aw jahilan. jadi kalau makan wa tabtulu biqalilil akli, maksudnya apa? Qultu Tentu illa an yakuna nasiyan aw jahilan tahrimahu. Ini ditambah oleh Imam Nawawi. Jadi makan yang sedikit ni membatalkan kalaulah sengaja atau dan tahu. Tapi kalau dia makan sikit, dia macam contohnya telan 1 biji cili sengaja, maka kalau sengaja batal lah. Kalau tak sengaja, lupa ataupun dia jahil, dia ingat sikit, tak apa, contoh kan, maka tidak membatalkan solat dia. Dan sedikit ataupun banyak disukat dengan uruf. Disukat dengan uruf. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya, kalau kana bifahmihi sukkaratun fabaliha zawbaha fadalat fil asahi. Dan sekiranya adalah di dalam mulutnya ada gula, lalu dia telan gula. fabali'a dhauba, ada gula, sebiji kan gula. Lepas tu dia apa? Dia kemam sampai mencair, lalu manisan itu tertelan. Cairan daripada gula yang keras tadi itu, kristal tadi, dia telan lah. Dalam keadaan dia boleh je buang, maka hukumnya batal solatnya. Maksudnya habis. Dia ada 2 perkara. Satu makan, satu lagi kunyah, madgh. Faham? Kunyah ni dia, maksudnya dia gerakkan rahang ni, itu dikira pergerakan besar. Faham? Aja semayang main-main kan mulut dia, itu dia panggil madghun. Madghun ni dikira sebagai pergerakan besar.
Ada tulis dalam kitab ni. Merah ni. Jadi kena hati-hati. Tadi disebut tentang masalah menggerakkan lidah. Lidah dikira kecil. Tapi kalau rahang, nyah, nanti ramai batas semayang pula ni, jadi was-was pula. Ayah pula. Kecuali pergerakan itu kerana baca lah. Baca. Kalau saja-saja pergi bergerak-bergerak, batalkan solat. Leher, pergerakan besar, kepala. Leher ni boleh bergerak ke? Leher boleh bergerak? Tak boleh. Ada boleh sikit. Boleh bergerak leher kat kepala. Allahu Akbar. Dalam kitab Safinatus Salah, antara perkara yang membatalkan solat juga dipanggil kullu ma yubtilu shaumah. Faham? Semua perkara yang membatalkan puasa, membatalkan solat. Faham? Semua perkara secara umumnya lah. Semua perkara yang membatalkan puasa, membatalkan solat. Jadi apa batalkan puasa? Contohnya, kahak keluar di bahagian zahir, dan dia mampu buang tapi dia tak buang, lalu tertelan, batal puasa kan? Batal solat. Cuma tapi kita sebut secara umumnya, dia beza dengan apa? Dia beza dengan puasa. Sebab kalau satu orang dia makan banyak masa bulan puasa tapi lupa, tak batal kan? Tapi solat batal. Solat kalau makan banyak batal, makan sedikit ada khilaf. Pendapat muktamad dia, kalau lupa, kalau jahil, tadi dah baca, hukumnya tidak batal. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusallu lil musalli ila jidarin aw sariyatin aw asrin madrujatin aw basata musallayan aw khatta qubalatahu. Musallayan pula. Musallan. Dan disunatkan untuk orang yang bersolat itu menghadap ke arah dinding ataupun ke arah tiang. Terjemah macam mana? Dan disunatkan untuk orang yang sedang bersolat itu menghadap ke arah. Mana menghadap tu, mana perkataan menghadap? Bila. Ila tu makna menghadap. Naib fa'il kepada yusannu apa? Naib fa'il kepada yusannu apa? Daf'ul mar, disunatkan bagi orang yang solat dalam keadaan menghadap ke arah. Jadi bukan menghadap tu yang disunatkan. Baca dulu. Yusannu sekali lagi. Dan disunatkan untuk orang bersolat ke arah dinding ataupun tiang ataupun pengkat yang dipacak ataupun membentangkan tempat solat ataupun membawa barisan di hadapannya, menolak orang yang berlalu. Orang yang melalu, melintas. Lagi? As-sahihu tahrimul mururi hina idzin. Dan pendapat yang sahih, haram berlalu pada ketika itu. Haram melintas pada ketika itu. Ini masalah sutrah. Masalah sutrah. Dalam matan ni beliau tidak tulis lah, tapi dalam kitab lain ditulis, disunatkan bila seorang itu solat, dia menghadap ke arah sutrah. Sunat berbuat demikian. Dalam matan minhaj tak tulis tentang sunat menghadap sutrah tu. Yang ditulis, kalau satu orang sembahyang menghadap sutrah, lalu ada orang lintas, maka disunatkan untuk dia tolak. Okey. Jadi kita tengok ni, dia banyaklah perbahasan yang melingkari masalah sutrah ni. Kita tengok dulu hadis. Qala sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nasi fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu. Hadis ni menjadi dalil tentang falyadfa'hu. Hendaklah dia menolak orang itu.
Dan amar yang ada dalam hadis ini adalah al-amru lin-nadab, bukan lil-wujub. Faham? Sebab itu dalam kitab kita kata disunatkan. Dalam hadis ini Nabi sebut bila dia solat ke arah sesuatu yang menutup dia. Kita tengok jenis-jenis sutrah yang disebut dalam matan campur syarah. Pertama, sutrah itu adalah dinding. Yang kedua, tiang. Yang ketiga, tongkat yang dipacak. Yang keempat, bentang sejadah. Yang kelima, buat garisan. Faham? Ada 5. Ada 5. Kalau daripada 5 ni, 3 sahaja yang padan dengan hadis. Dari segi apa? Nabi kata sesuatu yang tutup dia. Kalau dia sembahyang atas sejadah tak tutup orang. Faham? Apatah lagi garisan. Sebab itu dalam syarah kata huwa zahirun fi thalathatil ula. Hadis ini zahir pada 3 jenis sutrah yang pertama. Jidar, sariyah dan juga asa. Yang sutrah yang 2 lagi itu sajadah dan juga khat ilhaq, dikiaskan berdasarkan ada riwayat lain. Lishtirakil khamsah fi sann as-salah ilaiha al-mabni 'ala sann tafa'. Ini pun kita ada khilaf dengan mazhab Hanafi tentang masalah adakah garisan boleh jadi sutrah, adakah sejadah boleh jadi sutrah. Jadi sutrah ni kalau kita tengok orang Hanafi ni, mazhab Hanafi ni lagi ihtimam sutrah ni berbanding kita lah. Kita ni markas. Kalau tempat lain mana ada sutrah? Faham? Kat imam tu ada sutrah? Tak ada kan? Sebab apa? Mazhab Hanafi ni dia ada beberapa perkara yang dikhilaf dengan kita dalam masalah sutrah. Jadi sutrah ni yang ada tempat kita ni kita belajar sebab ialah markas tabligh kan. Selalu kita pergi sana memang ada je tempat imam tu sutrah. Maka dibuat sutrah. Wa qawluhu baina yadayhi amamahu ila sutra allati hiya ghayatu imkani sujudil muqaddar bis salati azra. Ada beberapa perkara bahasa yang melingkari sutrah. Pertama, jenis-jenis sutrah. Dalam mazhab Syafi'i, sejadah juga boleh jadi sutrah. Sejadah ni dia makam dia dalam sutra nombor 4. Maknanya second last. Yang terakhir adalah garisan. Faham? Di dalam mazhab Syafi'i, seseorang itu disunatkan untuk tolak orang yang lintas depan dia. Kalaulah pertama dia solat tu menghadap sutrah. Kalau dia semayang tak ada sutrah langsung, dia tak boleh tolak orang yang lintas dia. Mazhab Syafi'i hanya disunatkan tolak itu kalau dia pakai sutrah. Faham? Dan ini khilaf dengan mazhab Hanafi. Yang pertama. Yang kedua, yang disunatkan untuk tolak tu kalau dia menggunakan sutrah masyru'ah. Faham? Sutrah ada masyru'ah, ghairu masyru'ah. Kalau dia menggunakan sutrah yang masyru'ah lalu ada orang lintas, maka barulah faliyadfa'hu, barulah disunatkan. Kalau tidak, dia tidak disunatkan yadfa'hu. Apa dalil kita? Dalil kita Nabi sebut law shalla ahadukum idza shalla ahadukum syai'in, dia solat menghadap. Selepas dia solat menghadap tu ada orang lintas. Maksudnya falyadfa'hu itu dikaitkan dalam surah idza shalla ahadukum ila syai'. Faham? Dia punya mafhum mukhalafah dia idza shalla ahadukum idza lam yusalli ahadukum ila syai', maka fala yadfa'. Itu kita pakai mafhum mukhalafah. Kalau kamu solat tak ada ngadap apa-apa, fala yadfa'. Faham? Ini kait yang kita ambil daripada hadis ni. Dan sutrah ni pula dia ada sutrah yang masyru'ah. Apa maksud masyru'ah? Masyru'ah ni satu, yang pertama daripada segi maratib duduk.
Yang pertama daripada segi maratib. Sutrah ni dia ada martabat. Martabat tu maksudnya, kalau dia mampu untuk guna sutrah martabat pertama, lalu dia guna sutrah martabat kedua, apatah lagi ketiga, maka sutrah itu dikira ghairu masyru'. Contoh kan, dia semayang tengah masjid, jadi dia hafal, sejadah boleh jadi sutrah, lalu dia bentang sejadah. Sedangkan dia boleh solat menghadap dinding, faham? Menghadap tiang. Maka dia telah langkah skip ke martabat nombor 4, dalam keadaan dia masih boleh buat martabat nombor 1. Maka bila dia tidak ikut martabat itu, sutrah itu dikira ghairu masyru'. Faham? Maka kalau ada orang lintas depan dia, lintas atas sejadah dia. Sebab yang haram tu, lintas itu adalah di antara sutrah dan orang. Kalau kita lintas melepasi sutrah, itu tak ada apa-apa. Faham? Jadi sutrah ni dia ada martabat. Dia ada martabat dia. Jadi yang pertama adalah dinding ataupun tiang. Kemudian dia sutrah itu juga adalah kayu yang dipacakkan, yang portable kan. Kita ada portable tu. Termasuk seumpama itu juga, dia sembahyang menghadap binatang yang duduk, dia sembahyang menghadap busut, itu semua atas martabat tadi. Sebab nombor 2. Martabat yang nombor 4, nombor 3 adalah sejadah. Nombor 4 adalah garisan. Faham? Adalah garisan. Jadi kalau dia solat tidak mengikut martabat ini, dia panggil ghairu masyru'ah. Maka kalau ada orang melintas, tidak disunatkan dafa'. Itu daripada segi martabat. Kemudian sutrah itu pula, dia ada jarak. Jarak dari segi jauh dan daripada segi ukuran. Jadi sutrah itu jauh dengan dia ni tidak jauh melepasi 3 hasta. Dia semayang menghadap dinding, dia niat saya punya sutrah tu dinding, tapi duduk saf nombor 10. Faham? Tiang, duduk dengan tiang tu 10 hasta jauh. Maka adakah tiang tu boleh jadi sutrah? Tak boleh. Dia kena rapatkan diri dia dengan tiang itu paling jauh 3 hasta. So kalau dia berdiri jauh daripada itu, lalu ada orang lintas, hukumnya tidak haram. Faham? Dan kalau ada orang lintas depan dia, dia tak boleh dafa'. Dia tidak boleh dafa'. Itu daripada segi jarak jauh. Dan daripada segi ukuran dia, kalau benda itu seperti tongkat kayu sutrah, maka tidak rendah kurang daripada 2/3 hasta. Faham? Kayu tu, benda tu, dia pergi letak botol mineral. Ada orang kan, boleh ke botol mineral? Tengok botol besar, botol kecil. Tapi yang pastinya 2/3 hasta ke atas. Sama macam sutrah dalam bab istinja. Faham? Bab istinja, orang nak istinja di atas sahra, maka dia kena ada apa-apa halangan depan dia. Faham? Dan halangan tu jangan jauh sangat, jangan rendah sangat. Kalau tak, lalu dia menghadap kiblat, hukumnya haram. Samalah, ukuran dia sama. Okey. Kemudian ulama bahaskan, kalau dia 3 hasta itu, adakah dikira daripada tumit ataupun dikira daripada ibu jari? Dikira daripada jari. Kita nak kira 3 hasta tu daripada tumit ke daripada jari? Kalau daripada jari, dia lagi jauh lah. Kalau daripada tumit, dia dekat sikit. Ada khilaf lah di kalangan ta'akhir. Adakah tu tumit, adakah tu. Okey. Wasahihu tahrimul murur hina izin. Bila satu orang tu dia solat lengkap dengan sutrah semua sekali, lalu ada orang lintas, maka hukumnya haram. Ay hina sannid dafa'. Qala sallallahu alaihi wasallam, law ya'lamu al-maru bayna yaday al-musalli madha alayhi lakana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamurra bayna yaday. Rawi Shaykhan. Ini hadis inilah menjadi dalil bahawasanya perbuatan lintas tu haram.
bukan makruh, haram. Huwa ba'da hamlihi 'ala al-musalli ila sutrah muhtamilun lil karahah al-muqabila lis-sahih wa zahirun fi tahrim wa yudallu 'ala al-hasan. Jadi kita tengok dari segi istinbat lah, tengok segi istinbat. Sebab benda ni kan saya sebut mazhab Hanafi, kalau orang tu dia semayang tak ada sutrah pun haram kita lintas. Faham? Kalau dia semayang tak ada sutrah pun haram kita lintas. Maka mereka punya dalil adalah berdasarkan hadis ni. Lau ya'lamul maru baina yaday al-musalli madha alayhi lakana an yaqifa 40 khairan lahu min ay yamurra baina yaday. Kalaulah orang yang lintas depan orang yang semayang, dia tahu apa benda yang dia akan kena. Jadi dalam hadis ini ditulis lau ya'lamul maru baina yaday al-musalli. Tidak ditulis musalli ila sutrah, tak ada. Ila syai'in yasturuhu, tak ada kan. Jadi kalau tengok zahir hadis ini, sepertilah yang ditarjihkan mazhab Hanafi, maknanya haram lintas itu umum. Haram lintas itu umum, ada sutrah ke, tak ada sutrah ke, maka hukumnya adalah haram. Maka dalam mazhab Syafi'i, kita telah apa? Kita telah tanggung, kita telah kaitkan mutlaknya hadis ini dengan riwayat yang tadi tu. Faham? Iza salla ahadukum ila syai'in yasturuhu. Faham? Sebab apa? Kita telah ambil kait dalam hadis tu. Kita bubuh kat sini. Sebab dalam hadis tersebut Nabi kata falyadfa'hu. Maknanya yang nak kena tolak tu bila benda tu salah. Kan? Kalau seorang tu semayang menghadap sutra, maka tolak dia. Nabi telah kaitkan saranan ataupun arahan benarkan tolak tu dan riwayat fal yuqatilhu ialah bila dia semayang menghadap sutra. Maka mutlak dalam hadis ini telah dikaitkan dengan hadis yang tadi. Itu yang pertama kan. Kemudian dalam riwayat ni pula maza alaih, apa yang dia akan kena. So dalam hadis ini ada kemungkinan maza alaih itu benda tu makruh, mungkin saja benda tu haram. Sebab itu ada khilaf. Muqabil sahih kata hadis ini maza alaih itu adalah makruh saja. Faham? Makruh, bukan haram. Tetapi ada riwayat lain dalam kitab Sahih Bukhari, ada tambah kait lafaz maza alaihi minal ithmi. Riwayat Bukhari. Dalam riwayat Bukhari ada maza alaihi minal ismi. Jadi bila berdasarkan riwayat itu dah tak boleh nak dalih lah untuk hamalkan alaihi itu dengan makna makruh. Faham tak? Sebab ma tu telah ditafsirkan oleh min bayaniyah dalam riwayat yang lain, Bukhari pula. Minal ismi, yakni dosa. Faham? Lau ya'lamul maru madha alaih, ayul ismi alaih, apa dosa yang dia akan dapat. Maka dia tak akan lintas. Sebab itu ditarjihkan hukum lintas itu adalah haram, dan haram itu adalah apabila ada sutrah. Dia ada satu lagi syarat yang akan kita disunatkan apa? Dafa' itu kalau tidak ada unsur taksir. Faham? Haram kita lintas depan musalli ni kalau tak ada unsur taksir, cuai daripada dia. Apa maksud cuai? Dia semayang depan pintu, depan sunat. Habis semayang depan pintu. Pintu ada satu je. Faham? Maka itu dipanggil taksir. Kalau ada orang lintas tak berdosa. Tapi afdalnya tunggu juga. Faham? Sebab apa? Mana-mana posisi yang dia solat ada unsur taksir, maka apa? Maka dia tak boleh nak dafa'. Tengok syarah, walau salla min ghairi sutra atau taba'ada anha falaysa lahu dafa' li taqsirihi wala yahrumul mar, dan tak berdosa. Murur baina yaday. Qala fi ar-rawdah wa fiha idza salla ila sutrah, kalau dia semayang kepada sutrah, fas sunnah an yaj'alaha muqabilatan liyamini aw shimal. Kalau kita semayang menghadap sutrah, kita jangan menghadap tepat-tepat dekat sutrah. Kita ke kiri sikit, ke kanan sikit. Wala yasmudula, itu maksud jangan menghadap terus
kiri sikit atau kanan sikit. La yaj'aluha tilqa wajhi. Itu maksud la yasmudu. Wa hiya kama taqaddama fi istiqbalil qiblah thulutha zira'. 1/3, 2/3. Qala ba'dhum wa yazhar an yakuna al-khattu kadhalik. Wa sannu salat ilaiha al-musyallih fi kalam musannif daliluhu al-ittiba'. Dia apa dalil bahawasanya sembahyang ini disunatkan menghadap sutrah? Dalil dia sebab Nabi bila sembahyang memang menghadap sutrah. Bahkan bila musafir, Nabi ada bawa anzah, satu tongkat yang tajam ujung dia, yang Nabi guna satu untuk pecahkan tanah ketika nak buang air supaya tanah tak kerah. Satu lagi tongkat tu digunakan untuk pacak ketika solat, jadikan sutrah. Jadi dalil bahawasanya disunatkan sembahyang menghadap sutrah adalah al-ittiba'. Rawahu fil jidari Abu Daud. Nabi menghadap jidar ada dalam riwayat Abi Daud. Wa fil ustuwana wal anazah. Nabi sembahyang menghadap tombak dari Bukhari Muslim. Okey, kita ada khilaf dengan mazhab Hanafi tentang masalah sejadah dan juga garisan. Faham? Mazhab Hanafi kata tak ada. Sutrah garisan ni tak ada. Sejadah lagi tak ada. Jadi datang daripada mana ni sutrah garisan dengan sutrah sejadah ni? Wal musalla qisa 'ala al-khatt al-ma'muri bihi illam yakun ma'ahu 'asan. Yang sabit dalam riwayat ialah garisan. Sejadah tak ada. Sejadah tak ada dalam riwayat. Dia sabit dengan kias. Yang sabit dengan nas adalah garisan. Yang sabit dengan adapun musalla disabit dengan kias. Wal musalla qisa 'ala al-khatt al-ma'muri bihi illam yakun ma'ahu 'asan. في حديث أبي داود وابن ماجه وصاحب بن حبان وغيره فهما أي الخط والمصلى عند عدم الشخص شاخص كما في روضة. Jadi bacalah riwayat Abu Daud. Jadi kenapa dalam mazhab Al-Imam Abu Hanifah ni mereka tak ambil garisan ni? Sebab mereka kata hadis ni yang Abi Daud ni, Ibn Majah itu dhaif. Jadi dia punya khilaf tu seputar kedudukan hadis tu. Hadis tentang galita tu ada. Nabi kata kalaulah kamu dah tak ada apa, maka fal yakhuttu khattan, buatlah garisan. So riwayat tu dalam Sunan Abi Daud, Sunan Ibn Majah tidak dipakai oleh mereka yang menafikan garisan berdasarkan kedudukan hadis tu lah. Jadi dia punya khilaf dia, kedudukan hadis tu setara mana? Adakah sehingga boleh digunakan untuk ataupun tidak? So kita kata ya, lalu kita ambil. Maka dikiaskan, kias aula. Kalaulah garisan pun boleh jadi sutrah, garisan ni kira tak ada objek lah, benda garis. So kalau kita bentang sesuatu yang berobjek, berfizikal, maka lebih aula boleh jadi sutrah. Sebab itu musalla martabat dia sebelum garisan, dia lebih aula. Faham? Jadi kias yang digunakan adalah kias aulawi dalam mengisbatkan musalla ini sebagai sutrah berdasarkan hadis garisan. Jadi hadis garisan kalau tak sabit, maka automatik lah tak sabit sejadah. Faham? Kalau hadis garisan itu kita ambil, maka daripada situ akan adanya sejadah. Jadi bila mazhab Hanafi tidak mengambil hadis al-khat ini, maka secara tidak langsung tidak adalah sejadah sebagai sutrah di dalam mazhab mereka. Wallahu a'lam bissawab.